Sebanyak 35 juta ringgit diperuntukkan untuk melaksanakan inisiatif pembangunan pendidikan yang merangkumi 3 program baharu oleh kerajaan negeri bagi tahun ini. 3 program itu yang dikenali sebagai Bantuan Aktiviti Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sabah, Bagus, Bantuan Ihsan Sekolah Sabah, BISBah, dan Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Sabah Aksa 2022 adalah selaras dengan komitmen Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah JRS dalam memartabatkan pendidikan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata selepas mengambil alih tampuk pemerintahan pada September 2020, Kerajaan JRS meletakkan portfolio pendidikan di bawah bidang kuasa Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas supaya perhatian khusus dapat diberikan kepada hal ehwal pendidikan Sabah. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Menteri Kewangan II Datuk Seri Masri Manjun. Tambah Haji Ji lagi, kerajaan negeri serius dalam memastikan anak-anak di Sabah mendapat bantuan sebaik mungkin dan mencapai kecemerlangan akademik. Haji Ji yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata, selain daripada itu, kerajaan negeri juga akan meneruskan bantuan lain yang diberikan pada 2021, iaitu bantuan ihsan komputer, bantuan wang pendaftaran IPT dan bantuan khas tunai peperiksaan. Haji Ji berkata kerajaan negeri turut memberi RM200 seorang kepada 40,277 pelajar Sabah yang mendaftar untuk menduduki SPM, STPM dan STAM tahun lalu di bawah bantuan khas tunai, dan program bakti turut menelan belanja RM8.55 juta. Beliau berkata kerajaan negeri akan memastikan semua anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan. Justru RM13.9 juta turut diperuntukkan untuk membantu 289,204 pelajar membeli pakaian sekolah, kasut dan alat tulis di bawah program Bantuan Sosial Sekolah. Sementara itu, penubuhan Jawatan Kuasa Pembangunan Pendidikan Negeri Sabah akan memberi tumpuan terhadap usaha mendapatkan maklumat berhubung sekolah daif dan tidak selamat di negeri ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, jawatan kuasa yang dipengerusikannya itu turut membabitkan 15 ahli jawatan kuasa lain termasuk pengarah pendidikan negeri Sabah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penyampaian bantuan khas tunai peperiksaan dan pelancaran bantuan aktiviti Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sabah, Bantuan Ihsan Sekolah Sabah dan Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Sabah 2022 yang disempurnakan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Masri Manjun yang mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Mengulas lanjut, Arifin yang juga Exco Pendidikan Negeri berkata pihaknya termasuk ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di setiap kawasan sentiasa mengambil tahu keadaan yang dihadapi murid dan pelajar di negeri ini. Manakala operasi mencari dan menyelamat 2 pemancing yang hilang sejak Sabtu lalu di perairan Pulau Mataking sempurna ditangguh jam 11.42 pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata operasi SAR hari ketiga bermula jam 9 pagi tadi dengan radius pencarian 20 km persegi dari lokasi mangsa dikhawatiri hilang. Katanya selepas perbincangan bersama agensi penyelamat lain dan juga keluarga mangsa, operasi ditangguhkan jam 11.42 pagi memandangkan tiada tanda-tanda positif bahawa mangsa dapat ditemui. Bagaimanapun, operasi SAR akan disambung semula jika terdapat petunjuk baru. Operasi SAR turut disertai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Pasukan Polis Marin, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Taman-Taman Sabah. Dalam kejadian Sabtu lalu, 2 pemancing dikenali sebagai Makbul dan Azib Kiram dikatakan keluar memancing namun sehingga kini masih belum pulang. Berita seterusnya, 6 rumah jenis tidak kekal di Kampung Koidupan, Jalan Mogonibong, Penampang musnah dalam kebakaran hari ini. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima makluman penemuan berkenaan pada jam 3.39 petang. Katanya sepasukan 14 anggota dan pegawai bersama 2 jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dari Balai Bomba dan Penyelamat Penampang dan Kota Kinabalu dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Pasukan bomba menganggarkan sebanyak 6 rumah terbakar 100% dan usaha memadamkan api kebakaran masih dijalankan. Setakat ini kejadian tidak melibatkan sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa.
Seterusnya, satu lagi kluster berkaitan institusi pendidikan dilaporkan di Sabah hari ini membabitkan jangkitan dalam kalangan pelajar asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, kluster jalan pertukangan itu setakat ini merekodkan 73 kes termasuk 67 kes yang dilaporkan hari ini. Beliau berkata kluster berkenaan mengakibatkan jumlah kes harian COVID-19 di Sabah melonjak ke 242 kes hari ini dengan peningkatan 41 kes berbanding semalam. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.